Hai, bertemu lagi untuk mata pelajaran Bahasa Melayu. Baiklah, apa khabar anak-anak hari ini? Cikgu harap semuanya sihat-sihat. Belakang masih ingat pesan cikgu minggu lepas? Bukan minggu lepas, sesi yang pertama ya. Okey, jangan keluar rumah kalau tidak ada keperluan. Jaga diri, jaga jarak, jaga kesihatan. Ingat tak lagi nama cikgu? Okey, Cikgu Faridah ya. Untuk kali ini, sesi kedua kali ini, cikgu akan teruskan lagi dengan format kertas UPSR Bahasa Melayu. Tapi kali ini, cikgu akan memperkenalkan tentang format untuk kertas dua pula iaitu 012 penulisan. Okey, cikgu ulang sedikit ya. Seperti sesi yang telah lepas. Okey. Pertama, calon-calon UPSR perlu menjawab 2 kertas ujian untuk mata pelajaran Bahasa Melayu. Masih ingat lagi tak? Ya. Kertas 011 itu kodnya Bahasa Melayu Pemahaman dan satu lagi 012 Bahasa Melayu Penulisan. Baiklah, kedua-dua kertas ini seperti yang telah cikgu bagi tahu untuk sesi yang pertama kali hari itu, kertas ini dijalankan pada masa yang berlainan, iaitu kertas 011 pemahaman diuji terlebih dahulu, kemudian barulah 012 penulisan. Baiklah anak-anak, kita teruskan. Okey, perkara seterusnya. Di kertas 012 penulisan ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian A, B dan C. Ya, kita tengok apa itu bahagian A, B dan C. Bahagian A ialah untuk memindahkan maklumat. Anak-anak perlu menjawab ataupun membina 5 ayat berdasarkan gambar yang diberi. Okey, untuk bahagian B, okey, anak-anak perlu menulis ulasan berdasarkan grafik ataupun bahan rangsangan yang diberi. Kemudian bahagian C pula, anak-anak perlu menulis karangan seperti biasa. Baiklah, okey. Untuk bahagian A, masa yang cikgu cadangkan untuk kamu menjawab ialah 15 minit. Okey, cukup untuk membina 5 ayat. Untuk bahagian B pula, untuk membina ulasan, okey, bolehlah anak-anak gunakan 25 minit. Kemudian bahagian C, okey, cikgu bagi masa panjang sikit, 35 minit. Kerana anak-anak akan menulis karangan. Okey, semua ini untuk ketiga-tiga bahagian A, B dan C. Okey, anak-anak diperuntukkan masa selama 1 jam 15 minit. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelas, okey, cikgu akan tunjukkan okey, rajah berikut. Tengok baik-baik ya. Okey, untuk kertas 012 Bahasa Melayu penulisan, okey, tadi cikgu dah bagi tahu terdapat 3 bahagian. Okey, bahagian pertama masih ingat? Okey, ada bahagian A. Okey, dalam bahagian A ada gambar ditunjukkan. Akan membawa 10 markah. Mesti jawab, jangan tinggalkan kosong. Walaupun bunyinya macam 10 markah saja. Tapi 10 markah itulah yang akan membantu anak-anak untuk mendapat A. Dan yang B menjadi A, yang C menjadi B. Okey, jangan pandang ringan pada 10 markah ya. Baik, anak-anak akan diberi gambar, sama ada gambar tunggal atau gambar bersiri. Cikgu pun tak tahulah tahun ini akan diberi gambar tunggal ataupun gambar bersiri. Okey, yang penting anak-anak tahu cara menjawab ya. Okey. Baik, untuk bahagian B pula, okey, anak-anak dikendaki untuk menulis ulasan. Yang ini membawa 15 markah juga mesti dijawab. Jangan tinggalkan kosong. Ya. Okey. Ini juga anak-anak akan diberi soalan berdasarkan
gambar tunggal, gambar bersiri dan mungkin juga gambar petikan. Jadi daripada perkara ini tadi iaitu gambar tunggal, gambar bersiri atau petikan satu saja ya. Okey, anak-anak dikehendaki menulis ulasan. Okey, baiklah kita teruskan untuk bahagian C. Bahagian C apa kita kena buat? Menulis karangan 25 markah. Akan ada 2 soalan dikemukakan. Tapi jawab satu sahaja. Okey, carilah yang mana senang. Senang bermakna yang mana anak-anak ada lebih banyak idea. Okey ya. Untuk yang ini, okey, anak-anak akan diberi karangan sama karangan berformat dan juga tidak berformat. Dan mungkin juga akan diberi soalan berdasarkan gambar ya. Okey, tak apa. Nanti cikgu akan bagi contoh. Baiklah anak-anak, kita teruskan. Cikgu bagi contoh soalan penulisan bahagian A, iaitu memindahkan maklumat. Baiklah, seperti yang cikgu cakap tadi, memindahkan maklumat ini, anak-anak kena menulis 5 ayat yang gramatis. Gramatis bermakna ayat yang lengkap, ayat yang cantik, ayat yang tidak banyak kesalahan, ayat yang banyak kosakata dan sebagainya. Baiklah, dalam bahagian A, anak-anak akan diberi sama ada gambar tunggal atau gambar bersiri. Gambar tunggal satu saja gambar dan anak-anak kena tulislah 5 ayat berdasarkan gambar berkenaan. Baik, kalau gambar bersiri akan diberi sama ada 2, 3, 4 dan 5 gambar. Tidak akan lebih daripada 5, tak mungkin 6 kerana kehendak soalan menulis 5 ayat sahaja. Okey, cikgu bagi contoh di sini ya. Okey, gambar di bawah menunjukkan amalan warga negara yang baik. Tulis 5 ayat yang lengkap tentang amalan warga negara yang baik berdasarkan gambar. Okey, kalau kita perhatikan pada gambar pertama tu, apa mereka sedang buat? Okay, di situ jelas menunjukkan ada pelbagai kaum, mungkin India, Melayu, Cina. Jadi apa mereka buat? Ziarah-menziarahi pada musim perayaan. Tulislah ya ayat tentang gambar itu. Gambar kedua, apa agaknya yang sedang mereka buat? Apa amalan terbaik, amalan baik yang warga negara kita buat? Okey, waktu lagu dinyanyikan, lagu negaraku, lagu kebangsaan ya, sedang dinaikkan bendera. Apa mereka buat? Okey, berdiri tegak. Okey, jadi kamu tulislah tentang gambar berkenaan. Baiklah, gambar yang ketiga kita pusing ke sebelah kanan ya. Gambar ketiga dalam kelas tu. Okey, nampak aktiviti murid. Mereka sedang bergotong royong membersihkan kelas sebelum sesi belajar bermula. Jadi mereka tidak berkira. Jadi itu amalan terbaik warga negara kita, warga negara Malaysia ya. Okey, maksudnya ada nilai murni di situ. Tak payah nak cikgu nak suruh selalu. Okey, jadi pergi masuk kelas sebelum pelajaran bermula, tahu apa nak buat. Baiklah, gambar yang di bawah, gambar keempat di mana tu? Okey, sedang berada di depan kaunter pertanyaan. Seseorang budak agaknya hendak menghantar borang. Jadi dia menghantar dengan bersopan santun, bertata susila. Tidaklah dia baling borang itu kepada petugas di kaunter itu. Itu amalan terbaik yang ditunjukkan dalam gambar itu. Jadi kena jelaskan menggunakan ayat yang gramatis. Okey, gambar yang terakhir, gambar yang kelima. Apa yang mereka buat? Sedang mengangkat kerusi atau sofa.
Ini ialah gambar sedang membantu, mungkin sedang membantu jiran yang hendak berpindah atau berpindah masuk sebelah rumah. Tolong mengangkat kerusi atau mengangkat barang. Itu juga merupakan amalan terbaik warga negara kita. Okey. Jadi jiran pindah taklah tengok sahaja, ya. Jadi anak-anak kena jelaskan dalam bentuk ayat. Okey, baik, itu untuk bahagian A, contoh, ya. Okey. Baiklah, seterusnya, okey, cikgu bagi contoh pula penulisan bahagian B, iaitu menulis ulasan. Kita lihat ya. Okey, kita baca dulu soalan. Gambar di bawah menunjukkan cara-cara mengisi masa lapang dengan melakukan aktiviti yang berfaedah. Okey, ada berapa gambar di situ? Juga ada 5 gambar, tak semestinya 5 ya, macam-macam bentuk akan dikemukakan. Okey, tak sama setiap tahun ya. Okey, gambar pertama tu apa? Sedang menyapu sampah ataupun membersihkan halaman rumah. Gambar kedua, menyiram pokok bunga. Gambar ketiga, sedang bersukan ataupun boleh dikatakan sedang bermain sepak raga, sepak takraw. Gambar yang keempat, mungkin mengisi masa lapang dengan membaca buku. Dan yang kelima, mereka buat tu, memancing. Okey, macam mana agaknya cara nak buat ni? Senang. Okey, mula kita buatlah definisi dulu. Definisi maksudnya perkenalkan tajuk. Apa tajuknya? Mengisi masa lapang. Kemudian ulaslah gambar-gambar yang ditunjukkan. Okey, gambar pertama. Apa yang kita nak ulas? Okey, cara-cara untuk mengisi masa lapang ialah dengan membersihkan halaman rumah. Kenapa? Jelaskan kenapa. Supaya halaman rumah bersih. Senang saja kata kuncinya. Apa? Kenapa? Gambar kedua, apa yang sedang lakukan? Menyiram pokok bunga. Kenapa dia menyiram pokok bunga? Jadi jelaskanlah. Okey, maksudnya. Okey. Cara kedua untuk mengisi masa lapang ialah dengan menyiram pokok bunga. Pokok bunga disiram supaya bunga akan kembang mekar, segar dan cantik. Gambar ketiga, cara mengisi masa lapang yang ketiga, kita bolehlah melakukan aktiviti bersukan. Kenapa? Jangan lupa. Apa tadi? Aktiviti bersukan. Kenapa? Ialah supaya badan mengeluarkan peluh dan menjadi sihat. Gambar yang keempat, kita boleh ulas apa yang berlaku. Ya, membaca buku. Ya, membaca buku atau mengulang kaji pelajaran. Kenapa perlu mengulang kaji? Supaya apa? Supaya kita lebih bersedia apabila menghadapi peperiksaan ataupun kalau anak-anak kata membaca buku pada masa lapang untuk mengisi masa lapang dengan perkara yang berfaedah ataupun menambahkan ilmu. Okey, gambar yang seterusnya, gambar terakhir, mengisi masa lapang dengan memancing. Kenapa? Boleh menenangkan fikiran ataupun boleh kata boleh jika mendapat ikan tu bolehlah digunakan untuk makanan pada hari itu. Jadi tidaklah membazir wang dengan membeli ikan di kedai. Okey, itu tadi mengulas ya berdasarkan gambar. Kata kuncinya senang saja. Apa? Mengapa? Okey, kita dah hampir di penghujung rancangan. Baiklah anak-anak, cikgu bagi contoh pula bahagian C, iaitu menulis karangan. Ini macam biasa, menulis karangan dalam 6 perenggan. Okey, 6 perenggan ni, okey, carilah isi, kemudian okey, tulis dalam tiap-tiap perenggan tu, tulislah
isi yang telah anak-anak cari tadi. Okey, buat rangka terlebih dahulu. Jangan terus tulis. Kalau terus tulis, tak ada rangka, nanti salah. Bukan salah saja. Okey, nanti isinya akan jadi kelang kabut. Sepatutnya pergi ke perenggan 2, pergi perenggan 1. Yang sepatutnya perenggan 1, pergi ke perenggan 5. Lupa itu, lupa ini, akhirnya kelang kabut. Karangan yang cantik jadi tak cantik dah. Bahasa pun dah jadi tunggang langgang kerana panik nak tulis sebab tidak ada peran. Jangan tulis rangka terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, ada 2 soalan. Pilih yang mana anak-anak rasa idea lebih banyak. Okey. Ataupun cari yang lebih senang. Lebih senang termasuk idea banyak lah tadi tu. Okey, tengok soalan 1. Okey tak? Senang. Kalau rasa susah, cari soalan 2. Tengok soalan 2. Kalau rasa soalan 2 senang, jangan lagi buang masa tengok soalan 1. Terus cari idea. Baiklah anak-anak, cikgu rasa cikgu dah terangkan bahagian A, bahagian B, bahagian C tentang format dan masuk sedikit cara menjawab. Jadi cikgu harap anak-anak faham dan jelas tentang format penulisan bahasa Melayu kertas 012. Jadi cikgu harap anak-anak faham ya. Jadi cikgu rasa cukup dulu setakat ini tentang penerangan format bahasa Melayu penulisan. Sekian dulu untuk kali ini. Jumpa lagi pada slot atau sesi yang akan datang pada tajuk yang lain pula. Bye.